Hai semua betul sekali. Okay. Sekejap. Apa kita buat pakai emas ni? Tak boleh cakap. Dengar tak? Dengar tak? Hai semua, sekali lagi saya nak cakap hari ni. Okay, hari ni kami daripada Protes Dalam, kami tak ada benda banyak nak cakap hari ni. Kami just nak sembang-sembang, tanya kita buat apa. Segmen ni kita panggil podcast. Basically kita hari ni nak buat some technical talk. Kita nak cakap pasal kereta lah, kereta lah basically. Orang kat sana kan, kat luar sana ramai minat kereta, ramai tahu nak belajar pasal kereta. Macam saya lah, saya sendiri pun baru nak belajar pasal kereta semua kan. So ada mesti nak tahu term-term yang selalu kita dengar tapi kita tahu maksud DCT semua macam apa tu dia kan, tak tahu kan. So hari ni ni racer apa racer. Sekejap lagi kita cerita, kejap lagi, tunggu kejap lagi. Tu saya kejap lagi, kita tunggu dulu. Okay. So hari ni saya nak kenalkan, nama saya Hadi. Saya adalah staff di Portal Setiala Wilcop. Dia tengok bawah ni, Wilcop Auto Sinar Berhad, ada alamat semua. Okay, apa-apa kau. Okay. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Okay, sorry. Okay. So, saya adalah seorang staff di Portal Setiala ni, Wilcop Auto. So kalau datang beli kereta, nak servis kereta, kita orang adalah BS Service Center. So kalau nak tahu maklumat, nanti ada dalam description kat bawah kita letak. Okay. So perkenalkan, ini adalah juga staff di sini. Nama dia Kavin. Okay. So saya akan biarkan dia introduce diri di sini. Okay, Kavin. Saya Kavin. Saya staff sini sebagai SA and also some marketing. Some ya. Right. So basically dia assist saya lah untuk buat marketing, saya pun assist dia kami dua bekerja sama-sama lah. Okay, so hari ni kita nak cakap pasal technical talk. Kita nak cerita pasal apa itu transmisi, apa itu drivetrain, pacuan tayar depan, pacuan tayar belakang, pacuan empat tayar, apa tu semua, apa maksud dia. Okay, so hari ni kita nak urutkan semua benda, kami nak kupas semua benda yang kami tahu. Sikit lah, kami pun masih belajar, kami pun apa benda salah pun boleh tinggalkan ruangan komen bawah. Okay, so saudara kami ni dia adalah seorang bekas dulu dia berlumba, tapi lumba halal lah. Dia lumba dalam track, dia dulu ada kereta dia semua, dia memang buat setup untuk track dia. So dia memang tahu lah pasal teknikal semua, dia memang tahu lah. So kami cerita sikit, dulu waktu awak main track dulu kereta apa awak pakai? Tidak bro. Roton ni kan. Okay, bukan perintah miau-miau Dia ada lah. Okay, so ceritakan saya kenapa awak gunakan Proton sebagai jentera? Saya guna Proton sebab as a starting car lah, mudah nak dapat. And engine dia pun memang boleh tahan kalau di belasan track ke apa. And then parts pun murah juga lah, kalau nak replace parts ke apa-apa memang murah, senang dapat juga kan. Okay, so saudara Kevin, dulu lah kalau kita racing ni kita akan pakai transmission semestinya manual. Sebab kita rasa lagi involved bila bawa transmission manual tu dengan clutch. Jadi kita panggil driver oriented car lah kalau manual. Kena masuk clutch lah, kena masuk gear semua, kena pandai main kereta tu, kena control fully kereta tu kan. Tapi sekarang ni Kevin, dunia dah berubah, teknologi dah semakin bagus, semakin moden. Setiap tahun ada perubahan di dalam industri otomotif, betul tak? Betul. Okay, so what is the latest transmission yang Proton sedang gunakan kat kereta-kereta diorang, kereta-kereta flagship diorang? Sekarang kita tengah pakai DCT bro. Okay, so DCT, tadi kita pernah dengar kan? Apa tu DCT? Okay, so apa itu DCT? So saudara Kavin boleh cerita sikit tak sebenarnya apa maksud DCT tu? Apa kegunaan dia? Boleh cerita sikit Ya, boleh. Alright, DCT stands for Dual Clutch Transmission. Dia bukan macam kereta automatik biasa tu yang pakai single clutch plate. Kereta ni ada dual clutch plate. And perbezaan tu daripada jenama-jenama lain yang pakai DCT tu macam Volkswagen lah, dan Porsche pakai DCT juga. So kereta itu macam tu, dia punya teknologi ditweak dengan dia punya clutch. Macam Volkswagen dia pakai back clutch, dry clutch. So dry clutch Volkswagen tu dia ada masalah sikit lah. Macam Golf GTI tu. So that's why sekarang ni banyak brand dah tukar kepada back clutch. So apa
kegunaan sebenarnya clutch. Ada dua clutch. Dulu satu pun dah boleh tukar gear. Kenapa kita sekarang dengan dua? Okay, kegunaan dua tu untuk smooth transition and also faster gear changing time. So bila basically lah apa maksud dia transmission bila dual clutch ni selalu dia katakan contoh saya bagi kita sekarang ni tengah berada kat gear 4, gear 5 dan gear 3 dah ready untuk pusing sebab dia dah ready untuk engage. So in case kalau kita tukar gear, kita shift up, gear 5 tadi dia dah start berpusing, dah start half engaging. So bila kita tekan je dia akan terus engage. So penukaran gear tu akan jadi lebih cepat, lebih smooth. Dan at the same time bila semua benda ni dapat dibaikkan, efisiensi akan juga naik. So sekarang ni anda mesti ramai tengok kan EEV. Ramai tengok kan kereta sekarang ada logo EEV. Apa maksud EEV tu? EEV tu adalah Energy efficient vehicle. Yes, energy efficient vehicle. Maksudnya daripada setitik minyak, bukan minyak lah, bahan bakar tu, berapa persen yang kita boleh guna semuanya. Okay, so tadi kita cakap pasal EEV. EEV tu maksudnya Energy Efficient Vehicle. So maksudnya daripada bahan bakar yang kita isi dalam kereta tu, berapa persen semuanya akan jadi energy untuk menggerakkan kereta lah. Instead of wasting energy macam sebenarnya exhaust tu adalah wasting energy, bunyi adalah wasting energy. Sebenarnya energy semua boleh digunakan untuk menggerakkan kereta tu. So lagi banyak bahan bakar digunakan untuk menggerakkan kereta, lagi efisien lah sebenarnya kereta tu. Itulah nak dapatkan EEV tu, kena dapatkan sertifikat dulu. Berapa persen baru boleh dapat EEV tu. Okay, so sorry kita segue ke bahagian EEV pula tadi. Kita akan teruskan dengan topik kita hari ni, iaitu transmission dulu. Lepas tu kita akan pergikan drivetrain. So tadi kita sudah sentuh pasal DCT, Dual Clutch Transmission. Dual Clutch Transmission. So sekarang kita akan pergi ke CVT. Okay, CVT tu apa ya saudara Kevin? Boleh jelaskan sikit tak untuk penonton kat luar sana? CVT tu semua orang cakap gearbox tu bosan lah. Sebab apa? Dia not fun to drive. Okay, sebelum tu kita intro tu CVT tu apa? CVT tu Continuous Variable Transmission. Yes. Oh my god. I'm gonna have an episode of a brain fart right now. It's coming. Tak. Tadi betul. Betul. And then I got down myself. What the fuck? Okay, so saudara Kevin, tadi kita dah sentuh pasal DCT, iaitu Dual Clutch Transmission. Sekarang ni kita nak masuk ke transmission yang seterusnya yang sering dipakai oleh Proton. Banyaklah brand-brand kat luar sana, Honda semua pakai CVT ni juga. Okay, boleh ceritakan sikit tak sebenarnya apa maksud CVT tu? Terangkan penonton kat luar. Okay, so CVT stands for Continuous Variable Transmission. Kenapa dia ada nama continuous tu? Macam kereta Proton kita pakai CVT juga, tapi dia pakai 5 gear CVT lah, bukan macam Honda pakai 7 gear CVT. Yang 5 gear tu, 5 gear yang kita masa gear tukar, kita takkan feel. Kalau kereta auto biasa yang ada 5 gear tu, masa kereta tukar gear, RPM akan turun kan. Turun naik kan. So CVT ni dia bukan macam ni, RPM terus naik je. So masa gear change tu, kita akan feel lah, tak ada gear jerking, tak ada gear change. Okay. Dia macam tu lah. So dia lagi seamless lah bila pertukaran gear tu. Kita tak rasa je. Tak rasa dia punya gear change lah. Itulah supposedly intent purpose untuk dibuat CVT tu adalah betul lah, smoothness lah. Okay, so boleh terangkan sikit tak kenapa kalau CVT tu dah banyak orang guna, kita tahu dia smooth apa semua, tapi kenapa sekarang kereta-kereta yang baru-baru mahal-mahal semua pakai DCT instead of CVT? Apa kekurangan CVT je sebenarnya? Kekurangan CVT. CVT macam saya cakap tadi, CVT tu kereta bosan lah kalau nak bawa. Okay, Abang Hani, bagi tahu saya apa kekurangan CVT sekarang. Okay, CVT tu tadi macam saudara Kevin dah terangkan pasal kelebihan dia kan. Pasal kekurangan dia pula senang dia sebenarnya. Dia transmission yang jenis lama. So, dia punya penukaran gear tu memang smooth, tapi tak se-smooth DCT. Sebab DCT ni ada teknologi yang baru. Okay, so bila kita tahu lah bila teknologi tu dibarukan, maksudnya adalah kekurangan yang lama tu kan. Improvement, yes. There's always room for improvement. So sekarang ni kereta-kereta semua dah beralih ke DCT kan. So CVT ni kekurangan dia dari segi pembawakan dia, kita tak rasa connected dengan kereta tu. Kita
kita tak rasa. Sebenarnya kita sukakan gear changes tu. Rasa gear change tu kita sukakan sebenarnya benda tu. That's why bila kita dengar contoh dia nak contoh saya bagi geng-geng yang main Volkswagen GTI kat luar sana tu, DSG tu. semua suka DSG 5 tu, DSG 5, DSG 5. Main proud kan sebab kita rasa lagi connected dengan kereta tu semasa pemanduan. CVT ni tak boleh buat benda tu, tak boleh bagi rasa yang sama. And then juga CVT ni dia lebih bising lah sebenarnya cerita. Bunyi dia lagi dengar lah compare to pak converter ke automatic ke DCT ke, dia lagi bising sikit. Sebab kenapa Abang Hadi cakap bunyi enjin tu dengar kuat lagi daripada DCT ke automatic lain tu? Sebab gear change tu tadi, RPM kereta masa bawah highway tu lalu tinggi lah. So macam Macam tu tu engine noise tu, kalau bawa jalan jauh tu, it's a bit annoying, but fuel efficiency wise, even though RPM is tinggi, but minyak memang minyak safe lah. minyak dia safe, tapi itulah dari segi connected tu tak ada, dari segi tak fun lah bila bawa kereta tu, itu je. Tapi dari segi kegunaan harian memang terbaik. CVT tak ada masalah dari kegunaan harian. Okay, so tadi kita dah cakap pasal DCT, CVT dan seterusnya kita ada transmission yang masih digunakan sampai sekarang, betul? Okay, iaitu transmission automatic biasa. Automatic biasa tu adalah sebenarnya segmen lain, dia adalah kategori transmission dia sendiri. Dia bukan DCT, dia bukan. Memang DCT sekarang pun kalau kita masuk D, dia jalan juga. Automatic masuk D pun jalan juga. CVT masuk D pun sama juga. Semua sama, tapi sebenarnya automatic tu adalah transmission dia sendiri. Okey, saudara Kevin, boleh ceritakan kelebihan pasal automatic transmission ni? Kelebihan automatic transmission, okay. Macam transmission DCT, CVT, automatic lain yang dia cakap tu masuk gear, memang jalan-jalan juga. Tapi kelebihan dia tu, kalau you nak mod kereta you, kereta auto nak modify, berbanding daripada CVT, gearbox automatic lama tu lagi best kat bawah. Sebab apa? Gear change tu, masa dia change gear tu, dia boleh dengar engine bunyi. Lagi sedap lah. So basically more driver oriented car, even though it's an automatic car lah. Okay, so tak tanya saya kekurangan tanya lah. Apa kekurangan? Okay, so kekurangan sebenarnya automatic transmission ni dia sebenarnya teknologi lama. Bang Adi, apa tu kekurangan gearbox automatic lama tu? Okay, so dari segi kekurangan sebenarnya automatic gearbox ni dia sama macam CVT tadi saya cakap, dia adalah teknologi lama. So dari segi energy efficient dia kurang macam waktu you awal. Zamannya itu zaman masa kita kecil di sekolah dulu, ya, ada 3 nama. Belakang So dari segi energy efficient dia tak sebaik DCT dan juga CVT lah. Okay, itu je. Lepas tu sebenarnya ada kelebihan dia satu lagi, satu lagi kami lupa nak sentuh. Dia sebenarnya senang nak maintain lah. Yes. Sebenarnya Kalau apa-apa rosak ke apa, parts nak dapat pun senang, murah lagi tu. Bukan macam gearbox DCT dengan CVT. macam gearbox DCT ni sebenarnya dia kena mekanik yang specialist, dia tahu pasal benda tu saja yang boleh buat. Macam auto ni banyak kedai sebab dia teknologi lama, ramai orang dah tahu dah macam mana dalam dia, cara penggunaan dia, cara dia digunakan. So senang nak maintain lah, itu saja sebenarnya. So kita dah cakap pasal DCT, kita dah cakap pasal CVT, kita cakap pasal automatic, tapi semua lupa satu benda, transmission manual. Sebab sekarang ni masih banyak kereta yang pakaikan transmission manual. Contohnya kereta-kereta sukan lah, kereta sukan kan, kita Melayu kan, kereta sukan lah, Bukan sport car sukan. Okay, kereta sukan contoh dia macam Civic, Honda Civic, Civic Type R. Ya, dia walaupun Type R harga 300,000 semua, tapi dia tetap gunakan manual. Contohnya macam Renault Megane RS pun sama, kereta sukan juga, kereta laju juga, tapi dia masih hanya dengan transmission manual saja. So, saudara Kevin, tadi saya dah cakap awal ni sebenarnya dulu kaki track kan, kaki lupa semua kan, tapi lupa halal kan? Halal. Sepang. Okay, sepang. Okay. So, sepanjang karier awak belum dulu lah, awak sentiasa menggunakan kereta dengan transmisi manual. So, boleh cerita tak kenapa transmisi manual ni preferred lah oleh sesetengah orang? Tak semua. Okay, as we can speak lah,
kereta manual, transmission manual ni, you can squeeze more power from the engine, and when the gearbox sinks to the engine, you can squeeze out more power with the gearbox together. So maksudnya apa orang nak cakap kat situ, transmisi manual ni selalunya lebih tahan daripada transmisi yang tadi kita sebut tu lah. So for example lah, transmisi manual you masuk gear 2, gear 3, you boleh tarik RPM sampai red line. Tapi auto you tak boleh buat tu sebab dia automatically tukar gear punya cut off dia Dia safety cut off dia. features. Okay, so manually di preferred oleh orang-orang yang suka driver oriented car lah. oriented driving lah kita panggil, sebagai driver yang suka naik genting, kaki-kaki genting kat luar sana tu ramai kan. Okey, kanjo semua kan. Semua akan selalunya ambil manual. Tapi saudara Gavin, seperti kita tahulah, transmisi manual ni dia banyak kelemahan dia. Contohnya macam penat bila bawa jauh. Yes, lepas tu kalau anda tak berapa mahir dalam segi penukaran gear tu, anda tak boleh gunakan dia selalu, kena pandai main clutch. So dia memerlukan lebih tenaga dan daya daripada manusia lah untuk kontrol kereta tu, untuk tukar gear apa benda semua. Tapi dalam masa yang sama, dia beri lebih keseronokan lah untuk kaki-kaki yang suka berjumpa, yang suka track, yang suka main kereta kan. Betul tak? Saudara Gavin? Betul. So kami dah sentuh pasal transmisi semua. Tapi buat anda yang tengah tengok X70 tu, dulu perasan tak? Dulu ada variant 4-wheel drive kan? Itu 4-wheel drive ataupun 4-wheel drive AWD. Lepas tu sekarang ni semua dah pergi ke FWD, front wheel drive. Lepas tu certain kereta dia ada rear wheel drive, RWD. Okey, saudara Gavin, boleh ceritakan kat saya tak sebenarnya apa itu 2WD, apa itu FWD, RWD, all WD ni semua apa benda sebenarnya maksud dia? WD bukan WD-40 kan? Saya kan? Yang tu kan technician tahu. Okay. So sebenarnya saudara Gavin, kita mula dengan front wheel drive lah. Yes, yes, betul. Semua kereta pakai tu. Front wheel drive tu, dia basically the gear engages on the front wheel lah. So masa you masuk gear nak tekan minyak, dua tayar depan tu akan pusing, rather than the back tire just follows the front tire. That's basically front wheel drive. Untuk apa kita pakai front wheel drive ni? Because dia murah, tak payah tukar hold axle, tarik ke belakang, lagi senang nak berhenti. And then parts dia pun murah juga. Sebab tu banyak kereta basically masih pakai front wheel drive. Toyota, Honda, Proton, Kedua, semua lah basically 90% lah. 90% lah masih pakai front wheel drive juga. Okay, so saudara Gavin, apa kelebihan, apa kelemahan front wheel drive ni sebenarnya? Kelemahan front wheel drive, Susah kona ke apa kelemahan dia sebenarnya? susah kona tu, kereta-kereta baru ni tak payah risau lah. Macam kereta Iris, Persona kami tu dah siap ada traction control. Masuk kona laju-laju mana pun, masuk kona je tekan minyak tak ada. Apa? Traction control. Yes. Okay. Itu safety features kereta-kereta baru lah. Basically to stop the car from understeering lah. That's one of the kelemahan from front wheel drive. Macam kereta-kereta lama macam Mira, Satya, semua tu front wheel drive juga. Corner you nak rebat boleh, tapi minyak kena pandai main. Corner rebat tekan minyak, tekan brake, GG lah. Understeer, pusing. So, saudara Gavin, tadi saudara Gavin tersebut understeer. Sebenarnya apa itu understeer? Okay, understeer tu macam mana actually? Understeer, you steer the car. Kita bagi input, kita bagi kereta tu tak nak kona. Tak nak kona. Dia basically macam tire lock kan. Orang biasa cakap tire lock. Basically tire tak lock. Saya tak recommend anda untuk buat benda ni semua, tapi basically bila anda bawa kereta front wheel drive ni laju dan anda padam traction control tu, bila anda kona laju sangat, ada pusing banyak mana pun steering tu, kereta tu takkan belok. Dia akan pergi straight sebab dia tak cukup traction di tayar depan. Itu sebenarnya adalah understeer. Dan kalau kita cakap pula pasal rear wheel drive, tayar belakang, okay, tadi front wheel drive tu maksudnya pacuan tayar hadapan, dan sekarang ni kita pergi ke rear wheel drive, itu maksudnya pacuan tayar belakang. So macam tadi saudara Gavin dah jelaskan pasal pacuan tayar hadapan ni, kelemahan. Rear wheel drive ni pula, dia basically totally 100% opposite of apa benda yang front wheel drive akan offer. So tayar belakang akan pusing, tapi bila anda nak laju sangat, kereta anda bukan understeer, dia akan jadi oversteer.
So oversteer tu adalah bila situasi di mana anda tekan minyak, tayar belakang terlampau laju pusing dan anda akan tengok drift lah, basically akan anda akan buat drift lah ataupun power slide orang panggil. So kaki-kaki drift ni sukalah main rear-wheel drive. Yeah. So contohnya macam kereta Toyota 86, saya tahu ramai kat luar sana suka kan Toyota 86, kereta BMW pun kebanyakan Kebanyakan semua rear-wheel Yes. drive juga. Yes, BMW M3, M4, M5 semua rear wheel drive. Sorry, M5 all wheel drive. Okay. Saya sebut all wheel drive dan dulu kereta X70 pun ni X70 ni yang CKD, sorry CDU sekarang ni CKD. Dulu dia ada 4 wheel drive. So saudara kami boleh terang ke saya tak apa maksud 4 wheel drive atau all wheel drive tu? Okay. Tadi saya Macam cakap tayar kan? front wheel drive tu, engine input and the gearbox input goes to the front tyre. Rear wheel drive goes to the back tyre. All wheel drive basically 4 tyre pun akan dapat input, 4 tyre pun akan jalan masa you masuk gear. That's basically all wheel drive lah. Okay, so dari segi kegunaan dia sebenarnya dia sesuai digunakan untuk kereta apa sebenarnya for wheel drive? Kereta mana yang sesuai pakai ni basically untuk off-roading cars lah, macam pickup trucks, Honda, Mac, kereta-kereta macam tu lah yang biasa pakai all wheel drive. Okay, so tapi saya tengok contoh macam kereta Volkswagen Golf R contoh dia. Golf R, Mercedes AMG A45 yang baru ni semua pun pakai 4 wheel drive, tapi itu bukan kereta off-road, tapi kenapa digunakan? Okay, yang tu new technology. The reason why we use that is to get more power, more pushing power for the car to go forward. So, waktu kita pakai itu. So dulu anda bayangkan macam ni lah, bila tayar depan saja pusing, contact patch anda hanyalah di tayar depan. Bila rear wheel drive hanya di belakang. So bila anda buat 4 wheel drive ni, 4 tayar akan jadi contact patch. So daripada 2, sekarang ni anda dah naik lagi 2. So 100% increase 100% traction. Yes. So sebab itulah certain kereta-kereta yang kita sukan kat sana, kita sukan pakaikan 4 wheel drive. Tapi kelemahan sebenarnya 4 wheel drive ni adalah sebenarnya dia berat. Sebab dia perlukan transmisi lebih. Bila anda dah ada kotak gear di depan, tayar depan pusing. Bila anda kotak gear belakang, tayar belakang pusing. Sekarang ni anda perlu pusingkan depan belakang. So anda perlukan transmisi di depan dan selalunya dipanggil differential. Yes, kat belakang. Differential orang panggil. Bilang benda semua tu kat belakang semua. So sekarang ni ada 2 benda yang berbeza depan dan belakang. So kereta dalam masa yang sama akan jadi lebih berat dan dalam masa yang sama mahal lah, sebab lagi banyak barang dia letak dalam kereta tu, minyak pun akan jadi lebih kuat sikit. So benda tu semua akan, yelah, without argument lah, kita kena faham lah kan, adalah kelemahan dan kelebihan setiap drivetrain, setiap transmisi semua kan. So saudara Kevin, apa lagi nak sembang dengan saya ni? Basically itu je lah. Lagi satu, showroom kami buka, kita follow SOP, face kita tengok yang tadi. Dah buka sebab nak cakap dengan kamera, itu je. Bawah kita punya accessory semua ni pakai face shield, face mask, semua dah ada. Follow SOP. Showroom dah sanitize dah. Orang datang pun pakai mask kau. Kita segue ke situ sikit. Okay. So basically kami hanya hari ni nak cakap pasal technical talk, cakap pasal benda-benda biasa ni semua. Mungkin maklumat ini kami sudah tahu, tapi anda kat luar sana masih tak tahu. Untuk anda yang dah tahu, anda semua sifu. Kami cuma anak-anak murid baru belajar, baru nak start bercerita pasal benda ni semua. So kalau anda suka video kami buat ni, tolong tak apa tu orang panggil gratis. Like itu gratis guys. Okay. Boleh follow, like, apa-apa feedback balas-balas anda nak bagi tentang kami, anda nak bagi idea ke apa benda, boleh tinggalkan di ruangan komen bawah sana. Kami akan sertakan maklumat pasal showroom kami, operating hours semua kami akan sediakan di dalam ruangan maklumat di bawah tu. So kami harap anda suka dengan apa yang kami berikan kali ini. Kalau anda suka, sila like, share dan subscribe. Kalau nak bash pun bash lah, tak apa, kami terima seadanya. Okay, redor, hashtag redor. Okay, so ingat, nak beli kereta, belajar dulu pasal kereta tu, faham dulu teknikal kereta tu betul-betul, minat, baru beli. Jangan sebab kawan suruh beli. Kawan suruh beli. Bukan at the end of the day, bukan awak, bukan dia yang bayar. Monthly kan, semua kita kena buat. So beli kita ikut kehendak kita. Kalau kita rasa kita suka Iris, belilah Iris. Kalau rasa suka Saga, beli Saga.
Kalau rasa suka SMT, pilih je SMT. Tapi research dulu apa yang anda mahukan. Okay, itu saja pesanan dari saya. Kevin, ada apa-apa nak pesan? Okay, so datang di showroom kami, ingat kami dah sanitize semua test drive car, kami dah sanitize satu showroom ni kalau boleh, staff-staff semua kena mandi sanitizer sebenarnya. Okay, so kalau datang tak ada risau, tak ada apa, semua insyaAllah selamat. Kami akan memastikan semua benda dalam keadaan ikut SOP lah. Okay, so itu saja dari saya tadi. Sign off, Kevin. Signing off, see you in the next one. Ciao.